Okey. Hai guys. Hari ini saya akan membincangkan tentang perbandingan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, dan saya juga akan membincangkan tentang kelebihan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder kebanyakannya adalah tumbuhan dicotyledon dan beberapa jenis tumbuhan monocotyledon sahaja. Manakala yang tidak mengalami, kebanyakannya merupakan tumbuhan monocotyledon. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder tumbuh sepanjang hayat, manakala tumbuhan yang tidak mengalami tumbuh semusim atau setahun sahaja. Tumbuhan yang mengalami merupakan tumbuhan berkayu yang mempunyai banyak tisu xilem, manakala tumbuhan yang tidak mengalami merupakan tumbuhan herba yang tidak berkayu. Pokok yang boleh hidup bertahun-tahun mengalami pertumbuhan sekunder, manakala pokok yang hidup untuk semusim atau setahun sahaja dikenali sebagai tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, pokok yang tumbuh tinggi dan besar, manakala tumbuhan yang tidak mengalami pokok yang renek dan rendah. Akhir sekali, pokok yang keras dan boleh digunakan sebagai kayu balak adalah tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, manakala pokok yang berbatang lembut dan tidak berkayu adalah tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Seterusnya adalah kelebihan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yang pertama, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder menambahkan lilitan batang dan akar untuk menambahkan sokongan pada tumbuhan. Pertambahan xilem sekunder dan fulum sekunder semasa pertumbuhan sekunder dapat menampung keperluan pengangkutan air, mineral dan hasil fotosintesis yang lebih banyak apabila pokok membesar. Yang ketiga, penghasilan salur pengangkutan yang baru juga boleh menggantikan tisu xilem dan fulum yang tua dan rosak. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder boleh hidup bertahun-tahun di sepanjang hayat. Akibatnya, tumbuhan itu boleh menghasilkan lebih banyak bunga dan biji benih untuk pembiakan dan kemandirian spesiesnya. Pertumbuhan sekunder juga membolehkan umur sesuatu jenis pokok ditentukan. Di negara yang beriklim sederhana, kadar pertumbuhan sekunder adalah berbeza di sepanjang tahun. Pada musim panas dan musim bunga, kadar pertumbuhan sekunder adalah cepat dan xilem sekunder yang terbentuk adalah besar dan berdinding nipis. Ini menyebabkan gelang yang cerah terbentuk pada batang pokok. Pada musim luruh pula, kadar pertumbuhan sekunder sangat rendah. Xilem sekunder yang terhasil adalah kecil dan berdinding tebal. Oleh itu, gelang yang gelap terbentuk pada batang pokok. Umur sesuatu pokok ditentukan dengan mengira bilangan gelang tahunan. Satu gelang gelap dan satu gelang cerah akan membentuk satu gelang tahunan dan mewakili satu tahun. Dari segi ekonomi pula, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi kerana ia boleh digunakan sebagai kayu balak. Pokok ini mempunyai bahagian berkayu yang kuat dan keras. Oleh itu, terdapat pelbagai kegunaan komersial pada batang pokok tersebut seperti dalam sektor pembinaan dan perabotan. Contoh jenis pokok yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ialah pokok merbau, cenggal, jati dan meranti. Sekian, terima kasih.